beli apa pokok kamu. Tapi kalau tuang di isteri, tuang di beli punya, pasti tak? Doa. Jadi kalau isteri kerja, suami tak kerja. Kenapa? Isteri dia beli makan. Beli tak ada masalah. Ini hal suami isteri. Jangan kita kata orang kalau tidak boleh. Nampak suami tak kerja mana? Isteri kerja kuat. Suami beli kerja tahu ni beli isteri. Jangan kata dari isteri dia tak. Nah, yang tak bolehnya dia mengambil kesempatan malah kerja ni kononnya kerja padahal tak kerja cuma makan duit isteri. Tak boleh. Dan dalam kehidupan suami isteri, suami wajib tanggung isteri A sampai Z. Fikir jadi suami. Isteri yang bekerja atau tak bekerja tak wajib keluar 1 sen pun dalam nafkah. Semua suami. Makan, minum, pakaian, obat-obatan, alat solat, petok, sabung, kelokok, itu. Habis mesti dibayar oleh suami. Mas kahwin, tidak ada sen pun. Setengah-setengah suami jadi kesempatan. Atas kebodohan isteri. Nampak? Si dia kerja, dia bukan dia. Dia kata, okey, yang rumah, I bayar. Kereta, you bayar. Bini bayar. I bayar, ni you bayar. Isteri tu ingat wajib itu. Bayarlah kawan tu. Hukumnya haram perbuatan. Yang boleh suami isteri yang ada kelebihan ataupun ada hasil, sunat membantu suami. Jadi jangan sampai suami nak tak bekerja kerana niat elok untuk mengambil kesenangan, padahal wajib mencari nafkah adalah suami. Isteri tak wajib bekerja, duduk saja di rumah. Duduk saja. Satu orang yang paling gentleman akan tak gentleman, bukan tidak dia pusat tau. Isteri dia duduk rumah. Nampak? Duduk rumah. Semua pakai hotel SMS. Nak bilang satu macam ni. Tak pakai pen, pakai beli bios. Gentleman. Nampak? Tak ada fikir. Nak ni, nak masuk, nak tu, nak baju, nak atas, nak belah, nak payah, nak mencoba. Baru main suri, duduk di rumah, main yang tadi, ready untuk kita. Nampak? Bagaimana ilmu yang kita dapat itu tidak menjadikan kita takut yang menurut mana Allah pada orang yang kurang berilmu. Apa tu? Kena jaga-jaga. Bila Allah beri kita ilmu, jangan lupa taufik dan hidayah. Allah tunjuk pada jalan dan Allah beri kekuatan. Semua ni daripada Allah. Kalau kita lupa, kita akan rasa daripada diri. Yang tidak betul, setengah-setengah ustaz ni sombong. Ustaz, orang balik daripada belanja rokok, nak kotak, rok, beli kita. Nampak? Satu kotak tu dekat 40 jilid, 50 jilid, 60 jilid. Maknanya dengan kitab yang begitu banyak, muslim dengan orang awam, dengan orang kampung, tengok sombong. Lalu ke kedai-kedai orang, orang kampung tak suka. Tak. Ngaji agama. Patut ngaji agama ni, ngaji hadis, ngaji akhlak Rasulullah. Orang yang paling banyak belajar agama, dia paling banyak senyum. Dia paling manis rupanya. Paling baik dengan orang. Paling tidak sombong. Kata tu, dia dekat dengan Rasulullah. Benda ni kita kena serta balik. Nak hebat dia. Bang'am dia kena bakro. No, dalam api ni ada tu. Hebat lagi. Kan lagi. Dia tak cakap. Tak kenal orang baru. Baru dia yang manis. Kadang-kadang bukan kata imtiaz, makbul. Tapi tak pernah ambil dalam sikit. Tak pernah makan. Tak boleh jumpa dengan orang jari. Tak boleh kawan dengan orang jari. Tak boleh tegur orang jari. Tak. Allah murka. Ingat semua ni. Allah boleh tarik balik. Kita dulu bodoh. Sekarang gelik. Akhir jadi bodoh. Tu tengok rumah orang tua-tua ni. Dulu profesor. Sini dah tiba. Korang tarik balik kan? Sampai masuk bodoh. Tak. Sementara saja. Jadi jangan tak kabur. Allah benci orang tak kabur. Kalau saya kata tu. Bapak mandi dia dalam tak kabur. Dia humbat dalam api tu. Microwave. Atas masuk. Bawah masuk. Soalan seterusnya. Ustaz kata kita ada 5 alam. Masa kita duduk dalam dunia kan kita tak ingat alam lagi. Soalan
perbuatan kita dalam dunia, kita ingat. Nampak? Kita ingat. Mula-mula ada orang yang dia tak ingat. Kemudian bila dihujat oleh saksi, dia ingat balik kejahatan dia. Nah, dan di dalam syurga, dalam hadis menceritakan ahli syurga bercerita tentang kisah dalam dunia. Tafsir dalam ayat Quran. Dalam syurga ni bukan kata makan minum saja. Bertemu ramai-ramai yang pernah jumpa dalam dunia, duduk dalam syurga, lepak-lepak, cerita lagi. Ini tak masalah dalam dunia ni. Masa kita nak buat di masjid, di masjid ni. Ada cerita tu. Kita akan bersembang, betul tak? Bersembang tu saja berpuluh-puluh tahun. Sebab apa kita ingat benda? Sebab kita dewasa. Kita telah berakal. Nah, bila kita berakal, kita ingat masa kita buat. Tapi masa kita duduk dalam kandungan Allah ni, kita dah cari. Tak ingat benda tau. Tak ingat benda, tak ingat. Nah, MP3 tak masuk lagi. Tak lakar benda kan. Nah. Soalan seterusnya. Betul tak ada orang kapal selain jago yang tidak ada benda, maknanya dia dapat satu bidadari di surga nanti. Betul tak kalau orang yang tidak ada jago? Cuma ada dalam suatu hadis ini hadis dhaif. Nampak? Hadis dhaif cuma kita boleh riwayat. Nampak mudah tadi. Jadi Imam Nawawi pada muqaddimah kitab Al-Azkar yajuzul amalu bil hadis dhaif. Nampak? Fi targhib wa tarhib wa fadilatil a'mal. Harus kita beramal dengan hadis dhaif ini untuk targhib untuk menggemar kepada akhirat. Nah, dasar perkara yang hina saja. Malah itu mau doa selama tidak mau buat. Satulah setengah ulama mengatakan hari ini tidak ada sanadnya. Ya, baik. Kita tinggalkan perkara yang tidak sahih seperti itu. Nah, ambil yang sahih. Sunat berganggu. Masalah bidadari bukan kaitan berganggu. Nampak? Cuma disediakan bagi semua ahli surga laki-laki bidadari. Faham? Itu kita yakin. Wakawa riba atoroba dan bidadari di dalam surga itu umurnya semaya sweet 70. Cukup itu kita yakin sudah. Yakin itu sudah. Ayat Quran. Nah, ada pula orang perempuan dia ikut. Banyak masalah ni. Jadi dah buat laki boleh bidadari, dah problem je. Sebab tu di depan dalam surga dia macam replay saja yang dalam ni. Kebanyakan tak? Sini makan ini, sini kurang, sini kurang. Ini tidur. Sini kita suka jalan-jalan makan, dan juga makan. Dia replay lagi dia serba sempurna. Nah, orang lelaki dalam dunia dia ada isteri, nampak? Ada isteri. Kita ada bini, kita ada kereta, lelaki suami duit jalan kereta. Nah, Runggang situ, runggang sini, bini dia main rumah. Bini dia main rumah, dia main duit. Main apa lagi? Main dengan aku. Main pada rumah. Tak? Main pokok-pokok bunga. Dia boleh pokok pasu betul. Terus lagi yang kereta big bar. Jadi kan ni, hari ni dia ada tak? Tapi suka pula tengok bapa lu, betul tak? Betul tak? Sebab tu dah dia balasan lagi dia dapat bidadari lama. Dah mudah kan nak bini yang ada itu dalam dunia. Bini yang dia dah mudah juga. Duk kenal juga di sopo tu. Tak dapat bidadari. Orang yang paling sikit sekali, yang paling cak ayam sekali sebut
70 orang. Seorang sahabat bertanya, dalam 70 orang bidadari, kita nak layak buat ni. Kalau dah ada ini seorang tak layak. Kan dah. Bapak nak tu je kan tu. Kita nak buat cerita orang. Dalam 70 orang. Nampak? Dah masuk bunyi semua orang tu. Nabi kata, seorang laki-laki dia begitu kuatan paling kurang 70 ekor kuda. Ekor kuda ni kita boleh tanya 5 orang laki-laki, 6 orang. Kuda kita tanya 4 orang pegang, terik dia. 6 orang baru tak duduk kuda, 6 orang. Nampak? 70 horsepower. Macam-macam dalam istana dia dengan tinggal makhluk ni. Tengok kan kalau ada bini kan, tak diska bini dengan aku. Dia main dengan makhluk kan. Banyak dia tinggal kat Malaysia. Satu set tu dengan tahu dengan pinggang dengan buyuk dengan sudu dengan belakang bukit dia. Dia main ni Singapura sen. Mau main dengan makhluk kau. Ini lami. Belinya tu balik di sen. Dia susun dalam almari. Beli dengan makhluk awal-awal sudah almari. Supaya apa? Suami dia makan tak? Orang tengok. Oh Allah. Betul lah. Iya, kalau makan ke suami kan? Mari. Boleh kadang-kadang video menyarat dalam masjid. Video menyarat ini makruh. Contoh kata dalam masjid. Nah, malaikat untuk berubah. Kalau kita bagi sejak dulu, kita menyarat kita ke atas. Nah, video menyarat tidak disukai. Menyarat apa? Nampak? Untuk rehatkan tubuh. Bukan tidur menyarat. Tidur menyarat jangan tidur lama, bagi esok baru bagi. Contoh kata dalam masjid, 2 masjid berarti. Kalau bersubuh di siang hari pada bulan Ramadan, laki-laki kita ganti puasa 2 bulan turut-turut. Kalau onani bulan Ramadan, tidur macam mana?